Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak? Sihat? Alhamdulillah, Ustazah dapat menyambung lagi kelas PDPR untuk tasawuf Islam pada hari ini. So topiknya pastinya topik yang baru anak-anak. Kita belum lagi menghabiskan bab yang pertama tapi sudah berada di penghujung bab lah iaitu topik pada hari ini 1.1.5 kepentingan melaksanakan tuntutan ekonomi Islam. Apa kepentingan kita melaksanakan tuntutan ekonomi Islam? So untuk kita tahu kepentingan melaksanakan tuntutan ekonomi Islam, kita perlu tahu kenapa istimewanya sistem ekonomi Islam. Apa yang istimewanya tentang sistem ekonomi Islam sehingga kita perlu melaksanakan sistem ekonomi Islam. Baik anak-anak. Yang pertama ialah sistem yang lengkap dan menyeluruh berpandukan ajaran dan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita melihat di sini berpandukan ajaran dan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, itu menunjukkan sistem ekonomi Islam adalah tidak berdasarkan pemikiran manusia. Dan untuk pengetahuan anak-anak semua, apabila berpandukan ajaran dan wahyu Allah ini, ia merujuk kepada dua sumber utama iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah ataupun hadis Nabi SAW. Dan dalam sumber ini ataupun dalam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ini, anak-anak perlu berpegang kepada dua jenis hukum dan pengajaran yang ada, iaitu hukum dan pengajarannya bersifat tetap. Iaitu apabila bersifat tetap, ia menandakan datang sebenar-benarnya daripada Allah. Ketetapan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu dipertikaikan, tak perlu dibincangkan tentang hukum tersebut dan juga pengajaran tersebut daripada hukum tersebut. Iaitu dia memang adalah berdasarkan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya hukum wajib zakat ataupun hukum haramnya riba, haramnya monopoli, haramnya membazir, haramnya bakhil, itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu lagi kita bincang kenapa riba itu haram, tak perlu dibincangkan. Memang itu kena taat betul-betul, kena pegang betul-betul, hukumnya adalah haram. Riba itu haram, monopoli itu haram, membazir itu haram. Itu adalah tetap. Dan yang kedua, hukum berbentuk berubah mengikut keadaan ataupun zaman ataupun mengikut lingkungan ataupun tempat. Jadi itu memerlukan kepada ijtihad para mujtahid dan para fuqaha yang pakar tentang keilmuannya. Jadi dia boleh memberikan fatwa dan juga pandangan. Jadi kerana apa? Kerana itu dinyatakan secara umum dalam Al-Quran ataupun dalam wahyu. Itu memang diberi kemudahan untuk Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan situasi nanti. Maksudnya situasi pada zaman ini memerlukan keadaan yang macam mana, hukum yang macam mana. Maka Allah memberikan nas ataupun dalil yang umum dalam Al-Quran. Contohnya ketetapan cukai. Ketetapan cukai, berapa kutipan cukai oleh kerajaan, maka itu tidak dinyatakan secara tetap. Berbanding zakat, Allah dah nyatakan 2.5% daripada harta orang yang layak ataupun wajib zakat. Itu contoh. Kemudian pengawalan harga barang juga tidak dinyatakan secara tetap. Itu menandakan perkara itu berubah mengikut keadaan dan perlu dibincangkan oleh para fuqaha dan juga para mujtahid. Jadi itu nak menggambarkan betapa lengkap dan menyeluruhnya ajaran wahyu Allah ini. Dia tidak terlalu kata berdasarkan yang ketetapan Allah semata-mata daripada zaman Nabi Muhammad sehingga zaman sekarang. Ada benda yang memang tetap dan ada benda yang boleh berubah mengikut keadaan semasa ataupun keadaan tempat tersebut, keadaan lingkungan ataupun kebiasaan masyarakat pada masa tersebut. Maka begitu anak-anak, merujuk kepada fakta pertama kita, sistemnya lengkap dan menyeluruh. Yang kedua, sistem ekonomi Islam istimewanya ialah bermotifkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Contohnya kalau kita meninggalkan riba di dunia, kita akan nampak bertambah harta kan. Bila kita melakukan riba, harta kita akan bertambah di dunia, ya. Tapi hakikatnya sebenarnya di dunia ini pun bila kita mengamalkan riba, kita akan dibenci, kita akan didendami oleh orang-orang yang susah
yang memang orang susah akan minta bantuan kita, tapi kita menggunakan cara zalim, maka mereka, orang susah ini akan berdendam dengan orang yang mengamalkan riba, akan menyebabkan berlakunya pemusuhan, akan menyebabkan berlakunya pergaduhan dan kekacauan. Itu kesan dari sudut dunia, dan kesan daripada sudut akhirat nanti pastinya akan mendapat neraka Allah kerana melanggar perintah dan menzalimi orang lain. Walaupun pada zahirnya kita mendapat untung di dunia, tapi kalau kita meninggalkan riba, kita akan mendapat keuntungan di dunia dan di akhirat. Kerana apa? Kita memberi. Mungkin kita mengadakan urusan secara adil, maka orang lain akan menyukai kita, akan bertambah kasih sayang. Seperti kita mengamalkan zakat ataupun kita menunaikan zakat, maka secara dunianya, zahirnya kita seolah-olah kehilangan harta kita, kerana kita daripada harta kita itu kita kena memperuntukkan kepada golongan tertentu sebanyak sekian-sekian 2.5%, contohnya harta kita yang telah ditetapkan oleh Allah kepada fakir miskin contohnya, seolah-olah kita kehilangan 2.5% daripada harta kita. Tetapi hakikatnya di dunia ini kita telah mendapat kasih sayang, kita mendapat kita dapat bantu orang yang dhaif tadi, supaya dapat meningkatkan taraf hidupnya sedikit berbanding tak bantu langsung, dan kita juga mendapat kesenangan di akhirat, itu syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita mengekang hawa nafsu kita yang menyukai harta, yang menyayangi harta kita, kerana semata-mata kita tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu anak-anak. Jadi sistem ekonomi Islam ini istimewanya adalah bukan memotifkan kesejahteraan hidup di dunia sahaja, tetapi turut memotifkan kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Yang ketiga ialah sistem ekonomi Islam ini dia menggabungkan antara aktiviti ekonomi dengan akidah Islam. Contohnya, kita bahagikan harta pusaka dengan seadilnya mengikut sistem faraid yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita takut dan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut, kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul dan juga kitab yang terkandung dalam ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita takut dengan pembalasan pada hari kiamat, pada hari akhirat, sekiranya kita tidak mengagihkan harta faraid ataupun harta pusaka itu dengan seadilnya. Maka takut kita ikut kita pada perintah Allah dan Rasul itu menandakan kita beriman dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, kita mempunyai akidah di situ. Jadi ekonomi Islam ini dia tak dapat lari daripada menggabungkan sistem ekonominya dengan akidah. Apa yang kita buat adalah kerana kita percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul, percaya dengan kitab Allah, percaya dengan hari kiamat. Itu contohnya. Ataupun kita menjadi orang yang berpegang dengan janji apabila berhutang. Kerana kita percaya, kita yakin orang yang tidak membayar hutang ini adalah berdosa. Kita akan usahakan untuk membayar hutang itu, walaupun hakikatnya kita hutang 2,000, kita tak mampu bayar. Mungkin kita tak mampu bayar 2,000 secara cash, tapi kita akan usahakan juga bagi tahu kita tak mampu lagi kepada orang yang kita hutang tadi, secara ansur-ansur kita bayar. Cukupkan juga untuk jelaskan hutang kita 2,000. Kerana apa? Kerana kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan mengawasi tindak tanduk kita, dan Allah tahu niat kita. Allah tahu niat kita. Kalau kita tak nak bayar daripada awal kita pinjam tu, kita tak nak bayar, Allah tahu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan kepada apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita tahu, kita pegang itu adalah berkait dengan akidah dan juga memberi kesan kepada ekonomi kita. Hubungan kita dari sudut ekonomi. Jadi itu sistem ekonomi Islam, dia takkan dapat pisahkan antara aktiviti ekonomi dengan akidah Islam. Baik anak-anak, boleh kat situ anak-anak. Yang keempat adalah berteraskan nilai dan akhlak Islam. Berteraskan nilai dan akhlak Islam ini maksudnya Islam menafikan keimanan seseorang yang tak amanah. Tak amanah itu tidak punya akhlak anak-anak. Islam juga menafikan keimanan orang yang boleh tidur nyenyak pada waktu malam, hakikatnya jirannya kelaparan. Dia tak tahu, tak ambil cakna pun pasal jiran dia yang tak makan pun, tidur dalam keadaan lapar. Sehingga macam tu Islam menafikan keimanan seseorang. Betul ke kita ni beriman sedangkan jiran kita tak makan, jiran kita kelaparan? Dan Islam menafikan keimanan orang yang mencuri harta orang lain.
Betulkah kita beriman? Kenapa kita boleh mencuri? Contohnya. Itulah sistem ekonomi kita tak dapat lari. Dia berteraskan nilai dan juga akhlak. Islam itu menandakan betapa pentingnya nilai dan akhlak dalam kehidupan seorang Muslim, sehingga kan dalam ekonomi pun dia tak dapat asingkan. Sehingga dalam urusan jual beli pun ada nilai akhlak. Tak boleh menipu orang lain. Begitu anak-anak, betapa kita tak boleh memisahkan akhlak dalam kehidupan kita. Dan yang kelima ialah memberi keutamaan kepada pengeluaran barangan asas, daruriyat dan keperluan hajiat, keperluan atau hajiat berbanding barangan mewah, tahsiniyat. Apa itu barangan keperluan ni? Barangan asas ini contohnya makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kita tak apa, asasnya kita kena makan. Asasnya memang kita, barangan asas kita memang kena minum. Kita memang kena ada tempat tinggal. Macam mana pun tempat tinggal kita, memang kita kena ada tempat tinggal. Tapi kalau hajiat ini contohnya kalau makan, kita nak makan tu tambah lagi. Atas sikit kita nak makan makanan yang berzat, cukup ikut piramid makanan. Contohnya ada karbohidrat, ada protein, ada mineral, mesti ada sayur, ada buah-buahan dalam menu makanan kita. Begitu anak-anak. Tapi kalau asas ni cukup dengan makan. Kadang-kadang orang makan nasi dan juga garam, nasi dengan bawang saja pun saya pernah tengok. Tu asas lah tu. Kalau tak makan, mati pula kita. Tapi kalau dah hajiat ni, tambah lagi dengan yang berzat, yang cukup keperluan dia mengikut piramid makanan. Ataupun kalau dari segi barangan asas seperti rumah, asal ada tempat perlindungan, jadilah daripada panas, daripada hujan. Tapi kalau hajiat ni, contohnya kita nak kalau boleh rumah kita tu sekurang-kurangnya ada 3 bilik untuk mak ayah, untuk anak lelaki, anak perempuan. Itu adalah hajiat. Kalau boleh ada pagar rumah tu biar lagi selamat. Itu contohnya. Dia lagi atas untuk keselesaan kita lah, kita tambahkan. Tapi berbanding dengan barangan mewah ni, contohnya kita kalau boleh nak duduk dekat kondo, nak duduk rumah banglo. So kita nak buat rumah banglo, kita pun terpaksa habiskan duit kita untuk sewa mahal-mahal, ataupun kita buat pinjaman berjuta-juta semata-mata untuk duduk rumah banglo mewah, contohnya. So Islam tidak memberikan keutamaan kepada barangan mewah, kepada pengeluaran, ataupun kita nak buat, kita nak habiskan duit kita untuk barangan mewah, asalkan memadai dengan barangan asas dan keperluan sahaja. Contohnya, sebab Islam sangat memerangi sikap membazir dan ataupun bermewah secara berlebih-lebihan. Sama macam Islam tidak Islam haramkan kita mendapatkan harta dengan cara yang haram, daripada sumber yang haram. Islam juga tak boleh tak benarkan kita membelanjakan harta kita dengan cara yang haram juga. So kita tak bebas untuk berbelanja, kerana kita perlu ingat masa mula-mula kita belajar, sebenarnya harta adalah amanah daripada Allah. Harta pemilik mutlaknya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. So sebab itu Islam memberi keutamaan hanya kepada pengeluaran barangan asas dan juga keperluan sahaja. Anak-anak boleh faham dekat situ anak-anak? Alhamdulillah. Baik anak, seterusnya ialah kesan pengabaian sistem ekonomi Islam. Maksudnya apa kesan apabila kita mengabaikan sistem ekonomi Islam? Kita memilih sistem ekonomi selain daripada sistem ekonomi Islam. Apakah kesannya? So, kita nak tengok satu persatu kesannya anak-anak. Baik. Pertama ialah matlamat negara yang baik dan mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan tercapai, iaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maksudnya kisah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ni anak-anak boleh rujuk dalam surah Sabah dan surah An-Naml dalam Al-Quran anak-anak. Dia menceritakan tentang kisah tamadun di zaman lampau dulu yang menjadi kuasa besar di selatan semenanjung tanah Arab, iaitu kerajaan Sabah. Pernah dengar kerajaan Sabah anak-anak? Kerajaan sebab dapat title Baldatun Thayyibatun Rabbun Ghafur ni adalah kerana kerajaan ini didorong aspek ketakwaan. Pemerintahannya adalah berdasarkan aspek ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akidahnya yang tulen. Jadi oleh kerana
berdasarkan ketakwaan kepada Allah dan berpegang teguh kepada akidah memang Allah sahaja yang diakui sebagai Tuhan, maka menjadikan negaranya sangat makmur. Dan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sebenarnya kisahnya. Tapi kita naklah mencontohi kerajaan Sabak bila kita melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya dalam sistem ekonomi Islam, kita buat berdasarkan akidah kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun terpaksa mengorbankan kepentingan diri kita, hawa nafsu kita, tapi kita memang mengesakan Allah, bukan bertuhankan hawa nafsu kita, maka insya-Allah kita juga akan mendapat negara yang taraf, negara yang baik dan mendapat pengampunan, negara yang mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita mengabaikan, perkara itu tidak akan tercapai. Okey, yang pertama. Yang kedua ialah amalan riba berleluasa menyebabkan golongan pemodal semakin kaya, manakala golongan miskin semakin tertindas. Kesannya, bila dah semakin kaya mengaut betul-betul keuntungan, gila-gila punya keuntungan disebabkan oleh riba tadi, maka macam saya cakap tadi, berlakulah dendam, berlakulah rasa benci, rasa dengki dalam kalangan orang miskin kepada orang kaya. Sebab dia susah, tapi dia hanya melihat orang kaya terus kaya. Orang kaya pula terus menindas dan menzalimi orang miskin. Mereka ni buat macam tu sebab mereka tak berpegang kepada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. So apa jadi? Celarulah, celaru dan kacau masyarakat dan negara tersebut. Jadi kita tak nak perkara itu berlaku. So bila kita tak nak, kita kenalah berpegang kepada sistem ekonomi Islam. Okey. Yang ketiga, nilai-nilai moral semakin terhakis serta akan berleluasanya gejala rasuah, penipuan dan eksploitasi ekonomi. Sebab ada sikap mementingkan diri sendiri. Ada sikap mementingkan diri sendiri sehingga sanggup mengorbankan kepentingan orang lain. Okay. Jadi, sanggup jadi scammer. Asalkan dapat duit dengan banyak dan dengan cara yang cepat, tanpa perlu usaha, berpeluh-peluh tak ada, dengan gunakan kepakaran menipu sahaja. Itu contoh sehingga menyebabkan nilai moral terhakis macam tu sahaja. Okay. Ada juga yang nak cepat kaya, mudah terpedaya pula dengan skim cepat kaya, walaupun tak tahu sumber daripada mana pelaburan tersebut, walaupun janji bulan bintang dia tu tentang dapat duit masuk banyak-banyak, tak munasabah, tapi orang tetap juga join. Kenapa? Kerana tak nak usaha banyak-banyak, tak nak usaha yang penat-penat, tapi nak kaya dengan cara yang cepat, walaupun tak selidik mana betul ke, halal ke, haram ke, kan. Jadi mudahlah berlaku orang kata apa, nilai-nilai moral tadi akan terhakis macam tu sahaja. Tidak ada lagi kejujuran, tidak akan ada lagi amanah, tambah lagi dengan berluasannya gejala rasuah. Semua itu adalah kerana sikap mementingkan diri. Semua nak keuntungan, nak kekayaan, nak kumpul harta dengan cara yang cepat, tapi tahu perkara itu salah, tetap juga buat. Kerana apa? Kerana tidak berpegang kepada dasar ataupun ekonomi yang berteraskan Islam. Baik anak-anak, seterusnya ialah pengagihan harta yang tidak adil dan pemilikan harta hanya tertumpu kepada kelompok kelas atasan sahaja. Ini berlaku macam tadilah, golongan kaya bertambah kaya, miskin bertambah miskin. Sedangkan dalam Islam perlu ada edaran harta tu, kan. Kalau dah kaya, Allah dah ajar kita, dah tetapkan hukum, perlu ada peruntukan yang telah ditetapkan kepada sekian-sekian berapa banyak dan kepada siapa. Okay? Sehingga kalau dah terlalu kaya ni, dikatakan ada kekayaan individu, kalau 4 orang individu tu boleh menyamai hartanya 100,000 orang rakyat miskin. So kita tak nak nisbah ini berlaku. 4 orang individu ataupun seorang individu menyamai 10,000 harta orang miskin contohnya. Jadi ini, kalau nisbah ini tidak akan berlaku sekiranya kita berpegang betul-betul kepada sistem ekonomi Islam. Okey anak-anak? Boleh?
Baik, seterusnya ialah ekonomi sesebuah negara. Yang kelima, ekonomi sesebuah negara akan hancur dan keharmonian hidup masyarakat akan terjejas. Apabila terlalu banyak kekacauan berlaku dan kecelaruan, akibat ketidakseimbangan tadi yang kita duk cerita tadi, orang kaya terlalu kaya, orang miskin menjadi terlalu miskin, berlaku ketidakseimbangan taraf ekonomi dalam masyarakat, berlaku kezaliman yang akhirnya akan memberi kesan kepada politik sebenarnya. Sistem pemerintahan pun kacau, sosial pun kacau, dan ekonomi pastinya akan terjejas. Ya? Dia akan memberikan efek pada semua. Sebab kemajuan ekonomi, dia bukan kita lihat kepada segelintir kelompok yang kaya saja, tapi dia kena berlaku keseimbangan dalam masyarakat. Yang akan membawa kepada keseimbangan inilah akan membawa kepada keharmonian dan kesejahteraan. Sebab apa? Sebab kalau dah terlalu kaya sangat, ada golongan yang miskin, mungkin akan berlaku rompakan, akan berlaku apa? Berlaku mencuri semata-mata. Kadang-kadang orang miskin nak hidup, tapi dia tak tahu macam mana nak dapatkan sumber harta, sumber kewangan dia. Jadi digunakan dengan cara yang salah kerana desakan hidup. Sebab itu, kita nak memastikan perkara itu tidak berlaku. So, kalau ekonomi sebuah negara itu mantap, keharmonian itu insya-Allah akan terjamin juga. Okay, so kalau kita meninggalkan ekonomi Islam, maka ekonomi negara itu sebenarnya bukan semakin maju, tapi semakin hancur dan akhirnya menjejaskan keharmonian masyarakat. Begitu anak-anak. Kesannya ada 5 kesan sahaja. So anak-anak dengar betul-betul dan perhatikan betul-betul apa yang Ustaz sampaikan. Cuba fahami, dan andai kata anak-anak tak faham juga, boleh rujuk Ustazah untuk bertanya dekat mana, poin mana yang anak-anak tak faham. Boleh anak-anak? Okay, itu saja untuk kelas PDPR kita pada hari ini. Semoga berjumpa lagi untuk video seterusnya. Kita tak habis lagi untuk 1.1.5. Dia ada satu lagi tajuk, tapi saya tak sambung dekat sini sebab tajuk tu jenis-jenis muamalah yang bertentangan, jenis-jenis sistem ekonomi bertentangan yang tak sama dengan Islam, akan Ustazah kupas. Sebab tajuk tu berat juga. Ustazah rasa tak elok juga kalau nak sekalikan dalam satu video, nanti semakin berat tajuk tu. So kita akan bertemu di video akan datang. Baik, jumpa lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.